Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam sebuah artikel daripada Astro Awani, Dewan Rakyat terima pemakluman kekosongan kerusi Parlimen Kuala Terengganu. Dewan Rakyat memaklumkan menerima surat daripada pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR berhubung kekosongan luar jangka kerusi Parlimen P036 Kuala Terengganu. Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, kekosongan itu berikutan penyandangnya Datuk Ahmad Amzad Hashim tidak mengemukakan rayuan yang berakhir pada 11 Julai lalu kepada keputusan Mahkamah untuk membatalkan kemenangan calon PAS itu pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Sehubungan itu, pihak SPR akan mengadakan satu pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut dalam tempoh 60 hari dari tarik kekosongan berkenaan, katanya dalam kenyataan yang dikongsi di Twitter pada Jumaat. Sebelum ini, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu membatalkan kemenangan calon PAS itu selepas membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan calon Barisan Nasional di kerusi parlimen itu, Muhammad Zubir Embong. Keputusan itu dibuat selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya umum ke-15. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, pihaknya tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan itu. Sebaliknya, kata beliau, PAS sedia berdepan dengan pilihan raya kecil PRK. Menurut beliau, sekiranya PAS mengambil keputusan untuk merayu, maka ia akan melibatkan tempo yang lama dan dalam tempoh terbabit, rakyat tidak akan mempunyai ahli parlimen. Taqiyuddin juga tidak menolak kemungkinan untuk mengekalkan calon sama bagi kerusi berkenaan. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, ini menjadi satu lagi topik yang panas, isu yang panas, di mana Dewan Rakyat terima pemakluman kekosongan kerusi Parlimen Kuala Terengganu. Ini bermakna Perikatan Nasional dan PAS telah kekurangan satu lagi ahli parlimen. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu artikel berita ataupun sebuah blog daripada Syahbudin.com. Syahbudin kritis dan membina demi negara. Dalam sebuah blog yang bertajuk untuk elak turut jadi beban dalam pilihan raya negeri, ada baiknya PAS ketepikan saja Sanusi. Berita sepenuhnya, Sanusi oh Sanusi, apa nak jadi dengan hang ni? Selama ini ramai yang menganggap Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Noor sebagai pemimpin yang berani, hebat dan begitu menghiburkan ketika berceramah. Ketika berceramah ada saja lawak jenaka dan mereka yang ditibainya pun banyak dalam bentuk lawak jenaka juga. Tetapi, sesiapa yang mendengar ceramah beliau baru-baru ini, yang memperlekeh Sultan Selangor dalam isu perlantikan Amiruddin Syahri sebagai Menteri Besar pada tahun 2018 lalu, rata-ratanya kini mula mengubah fikiran mereka. Ucapan beliau yang memperlekeh Sultan Selangor itu adalah suatu kebiadaban yang melampau. Apalagi tindakannya membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya lebih hebat, yang tidak mungkin melantik pemimpin cokia seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar. Apa hak Sanusi mempertikaikan Sultan Selangor, sedangkan kuasa melantik Menteri Besar adalah hak mutlak dan kebijaksanaan baginda selaku negeri. Selain itu, dengan menyifatkan Amiruddin sebagai pemimpin, tak cukup inci atau pendek, Sanusi juga secara nyata melakukan penghinaan atas sesuatu ciptaan Tuhan.
Walaupun menarik balik kata-kata tak cukup inci itu, perbuatan Sanusi tetap tidak boleh diterima karena beliau adalah pemimpin negeri dan tidak seharusnya begitu celupar menghina bentuk tubuh seseorang bila bercakap di depan halayak yang terbuka. Sadarkah beliau, kalau mahu dikira tak cukup inci, siapa lebih tinggi antara Amiruddin dengan Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS sendiri? Kenapa juga Sanusi hanya menarik balik kata-kata tak cukup inci yang ditujukan kepada Amiruddin saja, tetapi tidak menarik balik perlekehannya terhadap Sultan Selangor? Dalam ceramah beliau itu, sekurang-kurangnya ada 3 kesalahan telah dilakukan oleh Sanusi. Pertama, beliau secara terang-terang telah menyentuh isu berkaitan 3R, raja, kaum, dan agama. Secara tidak bertanggung jawab, biadab dan melampau. Kedua, menghina fisikal individu lain secara terbuka dan sengaja. Dan ketiga, menghina sesuatu ciptaan Tuhan karena sama ada pendek, tinggi, hitam, putih, atau apa juga rupa bentuk seseorang itu. Ia adalah ketentuan serta rahasia tentang kebesarannya yang kita sebagai manusia adalah berdosa menghinanya. Dengan 3 kesalahan tersebut, pihak berkuasa wajar mengambil tindakan sewajarnya terhadap Sanusi. Kalau orang biasa didapati menghina sultan atau raja, mereka pasti akan didakwa di mahkamah, dan dalam kes Sanusi ini, pihak berkuasa wajar lebih pantas lagi untuk bertindak. Ini karena sebagai pemimpin, perlekehannya terhadap sultan lebih membawa kesan buruk berbanding rakyat biasa melakukannya. Dan kebetulan, PRN Kedah akan berlangsung pada 12 Ogos. Berdasarkan perlakuan Sanusi yang memalukan, inilah masanya untuk pengundi Kedah menghukum beliau dan parti yang diwakilinya. Kedah tidak memerlukan pemimpin seperti Sanusi yang langsung tiada adab dan budi bahasa kepada Tuhan, raja, serta sesama manusia. Orang Kedah wajib berasa malu daripada terus berketuakan Sanusi memimpin negeri itu. Dalam hal ini, jika PAS dan PN mahu mengelak daripada turut terbeban dengan apa yang Sanusi lakukan, langkah wajar ialah dengan tidak meletakkan beliau sebagai calon Menteri Besar Kedah lagi selepas ini. PAS dan PN demi nama baik Kedah dan nama mereka sendiri, sebagai parti yang menjajah nama Islam, hendaklah berani menggugurkan Sanusi dan meletakkan pemimpin lain sebagai penggantinya. Syabuddin Husin, 13 bulan 7 2023. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.